المرسلين وعلى آله وصحبه ระบบกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่ إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مستقيما وهداية للصوم لا حول หา ولا กคุณ قوة ไม่ إلا ทำความ بالله สะอาด لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وأصحابك ومن الملائكة المقربين وخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعقدة من لساننا قولنا قال الشيخ المصطفى لا نفعنا بعلومه في الدارين مسكنا dan lagi disyaratkan pula dan lagi disyaratkan bagi dan lagi disyaratkan pula bagi keduanya memperdengarkan dirinya dan disyaratkan pula bagi keduanya orang yang qomat dan orang yang bang dan orang yang qomat memperdengarkan dirinya. Handphone saya jadi naik iklan. Seminit naik. Jadi sekejap naik iklan. Seminit naik. Suara putus tak? Okey je suara. Dan lagi disyaratkan pula bagi keduanya, bagi orang yang bang dan orang yang qomat, memperdengarkan dirinya, diri kedua, jika ada ia kedua tu sembahyang seorang diri. Kerana maksud daripada keduanya ketika itu zikir dan adalah qomat itu terkurang jaharnya daripada bang.
Jadi katanya sekiranya kalau kita azan dan kita qomat untuk sembahyang seorang diri saja bukan berjamaah, maka sekurang-kurangnya suara azan dan suara qomat kita tu memperdengarkan diri kita sendiri. Sekiranya kalau kita sendiri tu dah dengar, dah memadai. Alasan dianya, ilat dianya kerana maksud daripada keduanya azan dan qomat pada ketika itu, pada ketika sembahyang seorang diri, pada ketika itu, pada ketika sembahyang seorang diri. Pada waktu kita sembahyang seorang saja tu kita qomat, kita azan, zikir. Jadi maksud daripada azan dan qomat ketika kita sembahyang seorang diri itu ialah semata-mata zikir. Jadi bukan nak bagi tahu kepada orang dengan waktu sembahyang dan bukan nak bagi tahu kepada orang sampai masa berdiri solat. Sebab kata yang sampai masa yang nak bagi tujuan daripada azan tu nak bagi tahu dengan masuk waktu, itu kalau ramai. Dan qomat tu pun nak nyaringkan juga sekurang-kurangnya salah seorang daripada orang yang ada dalam majlis itu, jemaah itu dengar, itu untuk nak bagi tahu dengan masa mulai solat. Adapun kita seorang saja tak ada nak beritahu ke siapa-siapa. Maka azan ketika itu menepati zikir, macam kita zikir tahlil, tahmid, takbir, la ilaha illallah, alhamdulillah, begitulah. Maka sekurang-kurangnya zikir yang nak memadai itu kita dengar sendiri seperti bacaan sembahyang. Bacaan sembahyang tu sekurangnya kita baca bagi dengar ke diri sendiri cukup. Dan adalah qomat itu terkurang jaharnya daripada bang. Lagi pulanya qomat tu suara dia tu rendah daripada suara azan. Maka begitulah kalau kita sembahyang seorang tu kita azan, kalau lelaki kalau perempuan tu qomat, maka sekadar memperdengarkan diri sendiri itu dah cukup. Dah hasil sunat dengan dia. Dan lagi disyaratkan bagi keduanya jangan ada sarif. Maka jika ada sarif yang menafikan qasad memberitahu masuk waktu, tiada memadai. Dan tiada disyaratkan pada keduanya itu niat. Tetapi sunat juga. Dan lagi disyaratkan bagi keduanya bang dan qomat, azan dan qomat, jangan ada sarif. Maknanya jangan ada perkara yang memalingkan daripada qasad azan dan qomat. Jangan ada sarif, mana perkara yang memalingkan daripada azan dan qomat kepada tujuan yang lain daripada azan dan qomat. Contohnya kalau kita ambil wuduk. Contohnya kita dalam sembahyang. Kita di dalam sembahyang, maka pada masa kita berdiri baca Fatihah itu, rokok tu rokok kerana kita qasad nak rokok kerana jadi rukun sembahyang. Tetapi kalau dia tunduk tujuan lain, maka contohnya dia tunduk tu nak ambil barang jatuh masalan, duit dia jatuh ke masalan kat lantai tu, dia pun tunduk. Ketika dia tunduk nak ambil benda tu, dia qasad tidak qasad rokok. Bahkan qasad nak ambil benda yang jatuh.
Maka apabila sampai jadi tunduk tu, dia jadikan itu rokok. Jadikan tunduk itu rokok. Maka tidak sah. Sebab apa? Sebab ada perkara yang memalingkan daripada qasad nak rokok kepada perbuatan yang lain. Maka di sini pun demikianlah. Jangan ada yang ada sarif, ada perkara yang memalingkan kepada akan qasad azan tu kepada yang lain. Maka jika tafri'an dianya, maka jika ada sarifnya, fahamnya, tafri'an dianya, maka jika ada sarif, ada perkara yang memalingkan, yang menafikan qasad memberitahu. Perkara yang memaling, yang menafikan qasad memberitahu, sebab azan tu kalau berjemaah tu, qasad dianya, tujuan dianya nak beritahu kepada orang ramai, kata waktu sembahyang tu dah masuk. Artinya dah nak mulai solat kalau qomat. Kalau azan tu nak beritahu dengan masuk waktu, kalau qomat tu ialah nak beritahu dengan nak beritahu dengan memulai sembahyang, mendirikan sembahyang. Sekiranya kalau dia qasad lain, tiada memadai. Tidak memadai. Contohnya, orang kitanya apabila setengah-setengah orang tu, apabila dia terkejut dengan suatu perkara, dia takbir. Allahu Akbar. Contohnya begitu. Ada setengah orang tu berlaku begitu kan. Jadi apabila dia terkejut tu, dia nak keluar daripada mulut dia, dia kata Allahu Akbar. Lepas tu, contohnya, selepas pada dia kata hayya 'alal falah tu, kebetulan berlaku suatu perkara yang mengejutkan dia. Maka terkeluar daripada mulut dia tu dengan kata Allahu Akbar. Apabila dia kata Allahu Akbar, dia tambah satu kali lagi la ilaha illallah. Jadi habis dia kata hayya 'alal falah, lepas tu dia terkejut. Terkejut dengan suatu perkara, dia pun mulut dia kata Allahu Akbar. Maka apabila dia terkejut, mulut dia kata begitu, kata Allahu Akbar, dah dapat satu kali. Maka dia tambah satu kali lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis dengan begitu. Maka itu tidak memadai. Sebab jadi maknanya dia kata Allahu Akbar yang tadi itu bukan qasad jadi nak beritahu dengan masuk waktu kalau azan. Bahkan dia kata tu kerana terkejut. Macam kalau kita tengah-tengah duduk solat sana itu, tengah-tengah berdiri, tengah-tengah berdiri itu tiba-tibanya terkejut kepada suatu perkara, maka jadi menunduk, jadi rokok. Maka itu rokok dengan tidak ada qasad. Bahkan ada perkara yang memaling daripada rokok sembahyang kepada rokok takut. Maka itu tak memadai. Jadi maknanya perkataan tu sama tetapi tujuan lain. Contohnya satu lagi. Kita tengah-tengah azan, ada orang kafir minta kita ajar dia 2 kalimah syahadah. Kita tengah-tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang-orang tu, bang, ajar saya masuk Islam. Ajarkan saya masuk Islam. Kita pun kata, ikut saya. Sebab kita dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap dia datang. Bang, minta ajar saya masuk mengucap 2 kalimah syahadah. Kita pun kata, ikut. Nanti kata ikut. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tujuan kitanya bukan nak azan lah, nak ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Itu maknanya ada sarif.
Nampak gambaran yang gitu. Sekiranya kalau ada begitu, maka yang kita kata asyhadu an la ilaha illallah tu kita nak bagi orang tahu masuk waktu ke kita nak ajar orang ni masuk Islam. Jadi ketika tu kita kata asyhadu an la ilaha illallah tu ialah kita nak ajar dia masuk Islam. Bukan nak bagi tahu ke orang katanya waktu sembahyang dah masuk. Walaupun dinyaringkan suara sekalipun tetapi tujuan kita dah diubahkan. Maka tidak memadai lah tu. Zahirnya. Dan tiada disyaratkan pada keduanya azan dan qomat itu niat memberi ketahui dengan memberitahu dengan masuk waktu itu tak syarat. Tak syarat dengan maknanya kalau sampai masa kita azan, sampai masa kita nak qomat, kita terus qomat. Walaupun di dalam hati tak kosak nak beritahu kepada orang katanya sekarang waktu sembahyang dah masuk kalau azan, artinya sekarang dah nak mulai berdiri solat kalau qomat, tidak ada niat begitu sekalipun memadai. Memadai. Tetapi dia katanya sunat juga. Jadi maknanya sunat bagi orang nak azan untuk orang ramai, lain pada berdiri, lain pada maknanya bukan sembahyang seorang diri, bukan sembahyang seorang diri, dia azan, tujuan dianya nak bagi tahu kepada orang ramai, katanya waktu sembahyang dah masuk, artinya dah nak mulai sembahyang, maka sunat bagi orang azan tu ada qasad begitu. Azan tujuannya nak bagi tahu kata dah sampai waktu solat. Itu sunat. Tetapi kalau dia tak qasad, tidak niat kata nak i'lan, nak memberitahu tu memadai. Tetapi tak dapat sunat. Kalau dia ada qasad, ada niat, maka dapat pahala sunat atas qasad. Begitu. Pasal azan tu niat tak niat sah semata, memadai semata. Banyak juga syarat azan dan qomat tu. Sebab tu kita jangan ingat apa-apa amalan tu jangan ingat mudah. Ni azan. Bukan semata-mata hafalkan kalimah dia, suaranya elok, makhraj tajwid betul, dah boleh, dah sepenuh. Jangan. Tengok syarat dia tu banyak. Syarat bagi azan dan qomat kita nampaknya senang saja. Tengok beberapa syarat dia. Dan lagi disyaratkan pada keduanya azan dan qomat itu Islam lagi mumayyiz. Maknanya disyaratkan pada keduanya pada orang yang orang yang bang dan orang yang qomat itu orang Islam. Lagi mumayyiz. Maknanya orang tu orang Islam. Lagi pulanya orang tu memayyiz walaupun tak balik tetapi kanak-kanak dah tamyiz tu dah memadai walaupun dia belum balik sekalipun. Tafriq dianya maka tiada sah keduanya azan dan qomat, bang dan qomat daripada orang kafir. Masalahnya begini, apabila masuk waktu orang kafir, dia pandai. Dia hafal, dia pandai perkataan azan tu dengan sebab dia duduk dalam perkampungan orang Islam, dia pandai nak kata azan tu dia boleh kata. Maka apabila masuk waktu, dia tengok waktu dah masuk, orang Islam tak ada siapa datang azan di surau masalah. Maka dia pun azan. Dan dia azan macam kita azan ni. Dia pun azan. Maka memadai ke tidak untuk nak lepaskan daripada sunat kifayah? Tidak memadai. Maknanya kita orang Islam kena azan lain.
Kalau nak dapatkan sunat kifayah, nak tertunaikan sunat kifayah, kena azan lain. Jangan kita memadai dengan azan orang kafir tadi. Begitu juga qomat. Begitu juga qomat apabila nak berdiri, nak bangun berdiri berjemaah. Jadi dalam kalangan orang ramai-ramai itu ada juga orang kafir. Apa tu? Apabila nak berdiri, nak mulai solat tu, orang kafir tu minta saya qomat sekali. Boleh? Kita pun boleh lah, silalah. Dia pun qomat. Sudah dia habis qomat, kita pun sembahyang. Maka maknanya tak tertunai sunat qomat di situ. Itu mana kata syarat katanya nak Islam, maka tidak sah keduanya bang dan qomat tu daripada orang kafir. Maknanya tidak sah tu maknanya tak tertunai tuntutan sunat. Begitu juga kanak-kanak yang tidak tamyiz. Kanak-kanak yang tidak tamyiz pun begitu juga. Tidak sah, maknanya kalau dia azan, kalau kita memadai dengan dia tu mana tak tertunai sunat kifayah. Dan yang tiada mumayyiz, jadi maknanya maka tiada sah keduanya bang dan qomat daripada orang kafir dan yang tiada mumayyiz. Tetapi dihukumkan dengan mengucap dua kalimah syahadah pada bangnya itu. Tetapi dihukumkan dengan mengucap dua kalimah syahadah pada bangnya, maka hendaklah diulangi bang yang lain kerana jatuh permulaannya di dalam kufur. Malaikat kafir Isawiyah, maka tiada dihukumkan dengan Islam kerana ia i'tikadkan Nabi Rasul, tetapi kepada Arab jua, tiada kepada Ajam. Kitab tu ada jatuh. Tetapi ini istidrak. Kalau orang belajar nahwu katanya tetapi ini terjemuh daripada lakin lil istidraki, makna istidrak. Maknanya tadi tu dia kata tiada sah azan dan qomat tu daripada azan, masalah azan saja. Azan tu tidak, yang kita faham tadi tiada sah kedua-duanya bang dan qomat daripada orang kafir. Orang kafir azan dia tidak sah sebab dia bukan orang Islam. Lepas tu masalah azan orang kafir tidak sah kan. Tetapi sungguh pun kata azan orang kafir tu tidak sah, tilik kepada azan tu tidak sah. Sebab ketika dia azan tu dia kafir. Tilik kepada azan tu tidak sah. Tetapi perkataan asyhadu an la ilaha illallah dikirakan. Faham ke? Azan tu tidak sah, tetapi perkataan dia yang dia azan, dia kata asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula dua kali, itu dikirakan. Diaktibarkan. Itu jadi apa? Jadi masuk Islam. Jadi masuk Islam. Itu mana kata tetapi dihukumkan
tetapi dihukumkan dengan Islam dengan mengucap. Begitu. Dengan mengucap tu dah ada. Nak satu lagi. Tetapi dihukumkan dengan Islam. Tu dengan mengucap tu dah ada, kita nak tambah dengan Islam. Belum pada dengan mengucap, di belakang dihukumkan, antara dihukumkan dan dengan mengucap tu. Nak tambah dengan Islam. Jadi naknya, tetapi dihukumkan dengan Islam dengan mengucap. Begitu ya. Tetapi dihukumkan dengan Islam dengan mengucap. Jadi maksudnya orang kafir apabila dia azan, diri azan tu tak jadi. Diri azan tu tak jadi. Tetapi perkataan dia dalam azan tu, kata asyhadu an la ilaha illallah, dua kalimah syahadah tu diiktibarkan, dikirakan. Maka dengan sebab tu kita hukum kata dia orang Islam. Jadi apabila dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah jadi Islam. Jadi sampai situ jadi Islam. Mana ketika dia kata hayyalas salah, hayyalal falah tu dia dah orang Islam. Tetapi ketika dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu kafir lagi. Ketika dia kata asyhadu an la ilaha illallah dua kali, Islam lagi. Tak lagi. Sebab nak Islam kena dua kalimah kan. Apabila dia kata saja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dah jadi Islam. Jadi mana ketika itu separuh Islam, separuh azan dia dalam Islam, separuh azan dia di dalam kafir. Maka azan itu tak memadai. Nampak rupanya begitu? Jadi orang kafir itu apabila dia azan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu tak ada Islam lagi. Lepas tu dia kata asyhadu an la ilaha illallah dua kali, itu tak jadi Islam lagi sebab tak cukup dua kalimah lagi. Lepas tu apabila naik saja kali pertama dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah jadi Islam. Lepas tu hingga seterusnya. Maka jadi ketika dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kali yang kedua, dia dah orang Islam. Hayyalal salah, hayyalal falah pun dia dah, memanglah seterusnya ialah orang Islam. Tetapi tak memadai lah sebab ketika Allahu Akbar tu dia kafir lagi. Maka itu mana katanya tetapi dihukumkan dengan Islam, mana kita hukum dia tu dah masuk Islam. Kita hukum kata dia dah jadi Islam. Dengan mengucap ni, dengan sebab mengucap dua kalimah syahadah. Dengan mengucap, yakni dengan sebab mengucap dua kalimah syahadah. Pada bangnya bang orang kafir. Lepas tu, jadi azan kali itu tak memadai. Sebab awal azan kafir, hujung azan Islam. Kan? Maka tak memadai. Lepas tu nak bagi memadai dengan sebab apabila dia habis azan yang pertama tu, mana dia dah orang Islam. Bagi dia ulang sekali lagi. Bagi dia azan sekali lagi, memadai. Tu mana kata maka hendaklah kalau nak bagi memadai, nak dia azan, nak suara dia azan juga, bagi dia azan sekali lagi. Apabila dia azan sekali lagi, maknanya dia azan dah dalam masa dia dah masuk Islam. Dengan azan kali yang pertama. Begitu tu mana katanya maka hendaklah diulangi bang yang lain. Orang yang tadi tu. Sekarang dah dia jadi Islam kan.
Lepas tu kalau nak bagi dia juganya, bagi dia ulang sekali lagi lah. Maka hendaklah, tapi dia nak bagi dia ulang sekali lagi ni kalau kita nak bagi dia azan juga. Tapi kalau orang lain nak ambil azan pun boleh, tetapi tetap dia dah jadi orang Islam. Dan diulangi yang lain, mana ulang sekali lagi kalau dia juga. Contohnya dia ada seorang saja kat masjid, kat surau tu, dia seorang saja. Maka azan kali yang pertama jadi masuk Islam. Azan kali yang kedua tu jadi azan yang diiktibarkan. Kerana jatuh permulaan di dalam kufur. Sebab permulaan azan tu ialah dia kafir. Sebab permulaan Allahu Akbar 4 kali itu kafir lagi. Asyhadu an la ilaha illallah kafir lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru jadi Islam. Jadi makna azan kali pertama tak memadai. Nak bagi memadai dia tu sekali lagi. Malaikat kafir Isawiyah. Kafir golongan orang kafir yang dibahasa pada Isawiyah, satu firqah yang sesat sehingga jadi kafir, maka tiada hukumkan ia dengan Islam. Ini tak hukum kata Islam walaupun dia azan sekalipun. Maknanya walaupun dia azan sekalipun, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, tetapi tak jadi Islam. Kenapa? Kerana ia kafir Isawiyah ni i'tiqadkan Nabi, dia i'tiqad bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia i'tiqadkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, yakni utusan Allah. Kita terima gitu, mudah faham. Jadi maknanya dia i'tiqad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, yakni utusan Allah Taala. Tetapi ni tepat salahnya begini. Tentang i'tiqad kata Nabi Muhammad adalah Rasulullah, itu betul lah. Tetapi tepat salah silap merekanya di sini. Tetapi kepada Arab juga, tiada kepada Ajam. Nabi Muhammad tu utusan Allah tetapi untuk orang Arab saja, tidak kepada orang Ajam. Orang Ajam ni maknanya orang yang bangsa asing, bangsa lain daripada bahasa Arab. Maka dengan sebab i'tiqad mereka itunya begitu, maka walaupun dia mengucap kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Muhammad itu Rasulullah, bahawa Muhammad itu, aku menyaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah sekalipun, tak jadi Islam. Sebab dia Rasulullah yang ni kepada orang Arab. Muhammad Rasulullah yang ni kepada orang Arab. Jadi pegangan merekanya begitu. Maka tak memadai. Sebab dia masalahnya begini. Masalah kenapa begini? Sebabnya orang kafir, orang kafirnya, dia syarat nak sah mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena buangkan i'tiqad yang melawan ni akan Islam dia tu. Dia kena buang i'tiqad. Kalau ketika tu dia mengucap 2 kalimah syahadah, ketika dia mengucap tu dia sedang sujud kepada berhala, dia sujud kepada berhala, ketika tu dahi dia di atas lantai, di depan dia berhala, dia sujud kepada berhala, lepas tu mulut dia kata asyhadu an la ilaha illallah hingga akhir, maka tak jadi Islam. Sebab perkataan dia tu menafi berlawan dengan perbuatan dia. Itu perbuatan. Lepas tu begitu juga kalau i'tiqad, kalau di dalam hati dia tu berhalalah Tuhan, artinya orang Kristian, Maryam tu isteri Allah, Isa tu anak Allah, lepas tu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hati dia tetap kata Isa anak Allah, Maryam tu isteri Allah, maka tak jadi Islam.
kena buangkan benda-benda itu. I'tiqad artinya perbuatan yang menafikan tu kena buang. Baru jadi Islam dan mukmin. Kalau tidak Islam saja, tidak mukmin. Itu ya. Betul sikit. Tetapi tentang katanya kepada Arab. Mana dia Arab? Kalau tanya, mana dia Arab? Maka jawabnya begini. Dia pada awal-awal, jangan kira sekarang. Sekarang kita panggil Arab Mesir, Arab Syria, Arab Saudi, Arab Lebanon, Arab Yaman, Arab apa lagi? Arab Sudan. Cakap Arab juga pun. Arab mana lagi? Arab Iraq. Turki. Turki tidak cakap Arab. Apa? Arab Maghribi, Arab Tunisia. Kita cakap gitu kan. Memanglah sekarang. Tapi Arab betul-betulnya ialah orang yang pada zaman dulu, maknanya Arab tu ialah yang duduk kat pulau Jazirah, pulau Arab. Yang terdiri daripada Yaman sebelah ni kan. Lepas tu Oman, Kuwait, Dubai, lepas tu kat tengah tu Mekah, Madinah. Begitulah. Itu Arab sebenarnya. Lepas tu pada zaman dulunya lain daripada itu, semuanya bukan Arab. Mesir bukan Arab. Iraq pun bukan Arab. Syria pun, Syam tu pun bukan Arab. Semua bukan Arab. Yang duduk kat pulau tu, sebenarnya itu Arab tu, itulah betul-betul Arab. Yang cakap bangsa Arab, yang cakap Arab. Ada pembesi cakap Arab. Yang sekarangnya luas, jadi Arab tu luas. Maka dengan sebab tersebar Islam, saja. Lagi pulanya sahabat-sahabat pun banyak berpindah ke sana ke sini, maka jadi berluasan. Asalnya Mesir bukan Arab, Kibti. Kawasan Syam bukan Arab, bangsa Rom. Begitu. Tetapi sekarang dah jadi katanya Arabnya luas. Maka maksud sini katanya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah untuk orang Arab saja. Mana orang Arab? Orang yang duduk dalam pulau sini. Dalam kawasan pulau Jazirah, pulau Arab sini. Dia panggil pulau yang ni maknanya seperti pulau kan. Sebab laut keliling makan, sebelah bawah ni Yaman apa dia semua ni laut, tapi atas tu tidak laut. Itu saja. Apabila di sini masalah katanya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah kepada Arab, tiada kepada Ajam. Maknanya kepada Arab, mana orang yang duduk kawasan tu saja. Maknanya ini i'tiqad salah. Sebab kalau dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak jadi Islam sebab i'tiqad dia kata Rasulullah kepada Arab saja. Mana kita Melayu tak diutuskan, maknanya tak diutuskan Muhammad kepada kita. Sebab kita bukan orang Arab. Itu salah lah. Sebab tu kalau mengucap dua kalimah syahadah pun tidak jadi Islam orang ni. Maka kalau nak jadi Islam pun dia nak kena buangkan i'tiqad gitu. Bagi dia i'tiqad kata keseluruhan manusia, barulah jadi. Dan lagi disyaratkan hendaklah daripada lelaki, jika kanak-kanak sekalipun, maknanya dan hendaklah daripada lelaki, maknanya azan tu daripada orang lelaki. Muazzin tu lah, orang lelaki.
Lepas tu jika kanak-kanak sekalipun, tetapi kanak-kanak dah tamyiz. Walaupun tak balik, tetapi mereka dia dah tamyiz, maka memadai. Maka tiada sah bang perempuan dan khunsa. Yani khunsa muskil bagi segala jemaah lelaki. Orang lelaki nak sembahyang jemaah, tapi semua malu nak azan. Masalahnya orang lelaki nak sembahyang jemaah. Perempuan pun nak ikut solat jugalah. Perempuan pun nak solat. Nak solat juga. Orang lelaki pun nak solat jemaah juga. Maka kita katanya yang lelaki itu suara tak ada siapa yang suara elok, tak ada siapa yang fasih azannya. Yang ada qari'ah, seorang perempuan yang qari. Maka dia azan tidak memadai. Orang lelaki semuanya ada malu nak azan. Dia kami suara tak elok, kami tak fasih, malu nak azan. Orang perempuan ada qari dia, ada qari'ah, maka dia dah azan, maka tak memadai. Tetapi kalau jemaah tu jemaah perempuan, itu seperti dah lalu hukumnya, memadai. Tapi masalah katanya jangan nyaringkan suara kalau ada orang ajanib tu jadi haram pula. Katanya maka tiada sah bang perempuan dan khunsa bagi jemaah lelaki. Orang nak jemaah tu lelaki, yang azan tu perempuan atau khunsa tidak. Dan bagi khunsa, maknanya kalau jemaah orang khunsa nak jemaah sama-sama dia lah, maka perempuan pun tak memadai juga azan untuk orang khunsa. Tetapi jika bang perempuan bagi jemaah perempuan, maka sah. Seperti kita dah lalu hukumnya kan. Kalau contohnya dalam sekolah tu untuk khas untuk perempuan saja. Sekolah lil banat untuk orang perempuan saja. Ataunya di madrasah tu, ataunya di pondok tu untuk orang perempuan saja. Jadi lelaki tidaklah, apabila nak semayang sama dia. Imam pun perempuan, makmum pun semua perempuan. Tidak ada orang lelaki ajanib ada bersama dengan dia. Maka azan lah. Boleh nak azan, boleh nak qamat. Tapi jangan nyaringkan sangat suara. Itu maknanya, tetapi jika bang perempuan, mana tukang azan tu perempuan, yang nak solat jemaah pun perempuan, maka sah. Jadi kesimpulannya begini. Kalau jemaah itu orang perempuan, yang nak sembahyang jemaah tu orang perempuan, maka perempuan azan pun sah, lelaki azan untuk mereka pun sah. Contohnya cikgu tu orang lelaki, apa tu murid semuanya perempuan semua. Ustaz dia ni orang lelaki, ustaz lelaki, lepas tu murid dia semua perempuan. Lepas tu contohnya lelaki saat itu ustaz tu dah solat. Lepas tu murid dia semua yang perempuan tu nak solat jemaah sama dia. Maka ustaz yang lelaki azan. Maka untuk perempuan semua tu solat jemaah. Maka memadai. Artinya perempuan tu azan. Ada salah seorang daripada mereka tu azan pun memadai juga, sah juga. Tapi hukum azan perempuan tu kita dah lepas. Begitu ya. Kalau jemaah lelaki, orang lelaki saja. Kalau jemaah lelaki, orang lelaki saja, perempuan tak boleh. Begitu. Tapi kalau jemaah perempuan, orang perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Begitu ya. Kemudian katanya kita akhir sini pada kata, dan jika mendirikan sultan akan seorang dengan sentiasa bang pada satu tempat, maka disyaratkan hendaklah ada ia lelaki lagi akil baligh.
lagi kepercayaan. Dan jika mendirikan, wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa hafazna wa sami'na wa faradna alaina wa ta'tina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.